Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PRN Sabah makin panas, makin menjelang pada klimaksnya. Siapa yang akan menang ditentukan oleh naratif. Pilihan raya ini sebenarnya ialah bagaimana cipta naratif. Macam mana kita nak mau pancing undi. Bukan sekadar mau tunjuk siapa paling hebat dan hero. Tapi hari ini ada satu berita daripada Sinar Harian yang cukup menarik perhatian kita. Ini serangan pribadi pertama yang saya lihat yang cukup hebat untuk kita ketahui. Bung Mukhtar, Menteri paling gagal. Wah, itu tajuk Sinar Harian hari ini. Setujukah Anda dengan kenyataan bahwa Bung Mukhtar, Panglima Perang Barisan Nasional PRN Sabah, adalah menteri yang paling gagal? Mungkin ada kebenarannya, mungkin juga ada sebahagian yang tidak betul. Ini kenyataan daripada Armizan. Dia mendakwa Bung Mukhtar merupakan menteri paling gagal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejauh mana kenyataan ini mampu mempengaruhi keputusan pilihan raya negeri Sabah? Adakah ini akan menjadi titik tolak pada kejatuhan Bung Mukhtar? Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah JRS, Datuk Armizan Muhammad Ali mendakwa Datuk Seri Bung Mukhtar Radin menteri paling gagal dalam sejarah peradaban manusia. Ini bukan satu dakwaan yang kecil, ini satu dakwaan yang luar biasa besar. Tuan-tuan, menurut Armizan, timbalan ataupun kegagalan bekas Menteri Kerja Raya KKR Sabah itu menyebabkan kerajaan JRS kerugian 2 tahun memulihkan Sabah. Katanya, kegagalan itu dapat dilihat melalui isu air dan elektrik yang tidak menunjukkan sebarang kemajuan. Kata beliau, semasa 2 tahun Bung Mukhtar menjadi Menteri Kerja Raya Sabah, tidak ada projek utama penstabilan bekalan air mula dilaksanakan. Contohnya, di Tawau sendiri, projek pembinaan loji rawatan air LRA Cinta Mata 2 Tawau hanya dilaksana selepas beliau tidak wujud di KKR, iaitu bermula 22 Julai 2025 dan dijangka siap 2028. Di kawasan saya dipapar juga, kata Armizan, projek naik taraf LRA Gopon yang telah ada dalam perancangan lebih awal hanya dapat dimulakan pada bulan Ogos tahun 2023. Setelah beliau tiada di KKR dan Datuk Insinyur Sahelmi Yahya menjadi Menteri KKR baru. Tuan-tuan, kata beliau, kedua-dua projek ini telah ada dalam perancangan dan sebagai Menteri KKR, jangan tuding jari kegagalan kepada pihak lain. Katanya ketika berucap sempena Majlis Pelancaran Jentera Muda Gabungan Rakyat Sabah JRS, Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Batu di Tawau pada Selasa malam. Menurutnya, hakikat sebenar ialah menterinya gagal kerana penggantinya berjaya menggerakkan projek-projek berkenan. Kerajaan JRS juga telah merancang satu lagi projek baru, iaitu projek LRA Balung 2 yang dijadual bermula tahun 2026. Berkaitan isu elektrik, khususnya kuasa kawal selia elektrik, secara rasmi dipindahkan kepada Kerajaan Sabah hanyalah pada 3 Januari 2024. Kata lagi Armizan, selepas 41 tahun kuasa kawal selia dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, iaitu sejak tahun 1983, katanya. Armizan menjelaskan bahawa Agensi Pembekal Tenaga SESB sehingga kini masih dimiliki secara majoriti oleh Kerajaan Persekutuan melalui TNB. Maka tidak wajar hanya menyalahkan Kerajaan JRS kerana sekian lama kuasa dipegang oleh Kerajaan Pusat. Semasa menjadi Menteri KKR, walaupun elektrik bukanlah di bawah bidang kuasa Menteri KKR, namun Bung sentiasa mahu tunjukkan kuasa. Bung mahu 2 orang ketua bahagian UMNO di Sabah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah SESB atas lantikan Menteri Tenaga Malaysia dari Parti UMNO melalui cadangan Bung sendiri.
Beliau kemudian mempersoalkan keberkesanan peranan wakil UMNO dalam SASB. Menurutnya, apa sumbangan dan pencapaian wakil UMNO dalam SASB dan Menteri Tenaga UMNO melalui menyelesaikan isu elektrik di Sabah? Ternyata wakil-wakil UMNO ini gagal, kata beliau. Hakikatnya, bila Bung dan UMNO tidak ada dalam kerajaan Sabah dan kuasa kawal selia diberi kepada kerajaan JRS, banyak projek penstabilan bekalan elektrik yang telah mula dilaksana, termasuk projek rangkaian grid ke pantai timur, Southern Link Fasa 1 yang bermula tahun 2024. Takdir Tuhan menentukan Bung sebagai menteri gagal keluar dari kerajaan negeri telah membolehkan banyak projek penstabilan bekalan air dan elektrik telah mula berjalan di Sabah, katanya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia berita yang cukup panas dalam PRN Sabah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita mau coba meneka siapa yang akan menang pilihan raya negeri untuk PRN 17 Sabah. Heavyweight, ini perkataan yang paling senang lah kita cakapkan. Heavyweight, siapa sebenarnya yang bertarung di dalam pilihan raya ini, yang gergasi lah. Sebenarnya dalam pilihan raya negeri Sabah sekarang ini ada sentimen yang kuat yang dipanggil Sabahan, Sabah for Sabahan. Apabila bercakap tentang itu, banyaklah isu-isu yang boleh timbul lah kan. Dalam pilihan raya kali ini, ada parti lokal yang bertanding. Yang paling besar ialah JRS. Ini parti lokal sebenarnya. Anda harus tahu, JRS adalah parti lokal. Ini bukan parti Malaya. Saya ulang sekali lagi. JRS bukan parti Malaya. Ini parti tempatan, parti lokal. Kenapa? Sebab ia tiada kaitan pun dengan parti Malaya. Jadi kalau sebelum ini ada kata-kata kononnya cuba mengelirukanlah. Mereka kata JRS ini ialah parti Malaya, parti ada hubungan dengan Malaya, sebagainya. Sebenarnya itu adalah separuh benar. Hanya 20% benar, 80% lagi tidak tepat. Kerana JRS diketuai sendiri oleh Ketua Menteri Sabah, yaitu Haji Jinor. Tiada orang lebih tinggi daripada Haji Jinor. Jadi itu sebabnya JRS adalah parti lokal. Dia bukan parti Malaya. Kalau Anda kata ini parti Malaya yang dikontrol oleh Malaya, sebenarnya itu tidak tepat. Sebab presidennya saja ialah daripada Sabah.
Tiada yang lebih besar, lebih tinggi daripada Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah. Jadi kenapa Anda kata Haji Jinor ataupun GRS boleh dikontrol oleh Malaya? Tidak ada alasan atau tidak ada tidak ada fakta untuk menyokong perkara itu. Mungkin Anda hanya keliru yang namanya kerjasama atau yang namanya rundingan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam dunia politik ada banyak perkara yang boleh berlaku. Anda boleh memilih berperang atau berunding. Itulah sebabnya GRS ada kerjasama dengan parti tersebut, yaitu Parti PKR atau Pakatan Harapan. Tapi GRS bukan Parti Malaya. Itu paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Parti GRS adalah parti yang berdikari sebagai parti lokal. Apapun pendapat Anda semua, itu realitinya. Parti GRS adalah parti ataupun Parti GRS ialah parti yang memperjuangkan hak-hak Sabah. Belum pernah saya dengar tiba-tiba GRS ada di Semenanjung. Belum pernah saya dengar tiba-tiba GRS bertanding di Semenanjung. Yang saya pernah dengar ada satu parti bertanding di Sabah, yaitu Parti Warisan, pernah bertanding di Semenanjung. Itu bezanya. GRS tidak pernah bertanding di Semenanjung, Malaysia. Tapi Warisan pernah bertanding dalam pilihan raya negeri di Semenanjung. Ada calonnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau Anda menilai tentang parti lokal atau tidak parti lokal, kita kena adil. Jangan pula karena Anda tidak suka dengan parti itu, gabungan itu, Anda copla pula gabungan itu ialah Parti Malaya dan sebagainya. Kenapa saya cakap tentang Parti Malaya dan parti lokal? Sebab ini satu sentimen yang tidak boleh dinafikan. Ini satu sentimen yang semua orang tahu, yang semua orang rasa, yang semua orang boleh lihat, boleh dengar, sedang merayap, sedang berlangsung atau sedang berlaku di dalam PRN Sabah. Kita tidak boleh nafikan itu dan itu gerakan yang semakin hari semakin besar. Oleh sebab itulah, dalam pertarungan pilihan raya kali ini, kita lebih dapat melihat pertarungan antara parti-parti lokal dengan parti bukan lokal. Begitulah yang kita nampaklah kan. Jadi siapa yang menang bergantung pada sentimen naratif tersebut. Naratif ini sangat kuat sedang bermain. Jadi sekarang tugas parti-parti yang ada kaitan dengan Malaya ataupun dengan kata lain betul-betul secara langsung mempunyai hubung kait dengan Parti Malaya perlu mencari naratif untuk dapat memenangi hati rakyat, khususnya sentimen Sabah Sabahan ini. Tapi inilah, boleh berlaku apa-apalah dalam pilihan raya ini. Banyak boleh berlaku. Salah satu sebabnya karena terlalu banyak penjuru bertanding. Apabila terlalu banyak penjuru bertanding, maka ada istilah mengatakan gajah sama gajah bergadu. Lebih kurang begitulah, saya pun tidak berapa pandai. Gajah sama gajah bergadu, tikus menang di tengah-tengah. Betul kata? Atau tikus yang mati di tengah-tengah. Lebih kurang macam itulah. Jadi, yang bahayanya ini ialah apabila parti lokal menyerang parti lokal, siapa yang akan menang di tengah-tengah? Mungkin disitulah parti daripada Malaya akan dapat advantage, menanglah di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau Anda rasa ulasan saya ini Anda tidak setuju, tidak apa, Anda boleh tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen Anda, apa pula komen Anda semua. Tapi secara pribadi saya dapat lihat bahwa semakin hari semakin kuat penguasaan parti lokal. Dan saya lihat parti GRS sedang mendahului. Macam-macam berlaku dalam media, saya tengok tidak tahulah itu saya troka tidakkah.
Ada yang kata pemimpin parti ini masuk ke JRS lah, ini parti masuk JRS lah, dan sebagainya. Selain daripada itu, saya tengok kemampuan campaign di jentera campaign di lapangan. Sekarang ini seakan-akan JRS yang mendahului. Lihat pada campaign bendera, lihat pada poster, lihat pada gerak kerja. Saya tengok JRS sedang mendahului, tersusun dan hebat di mana-manalah. Dan saingan kedua kepada JRS yang sedang menghampirinya ialah Parti Warisan. Warisan mempunyai calon yang juga heavyweight, mempunyai calon yang boleh menang. Banyak tempat saya ramalkan boleh dimenangi juga oleh Warisan. Kita kan adil lah kan. Saya tidak memihak mana-mana. Saya kata Warisan pun boleh menang juga. Tapi untuk membentuk kerajaan mungkin tidak dapat. Yang akan dapat bentuk kerajaan nanti, saya rasa JRS akan kembali membentuk kerajaan. Tetapi bagaimana dia bentuk, itu semua akan melalui perpaduan. Saya ramal kerajaan kita pada bulan 12 ini, Desember ini, awal bulan Desember kita akan ada kerajaan baru. Masih lagi akan dipimpin oleh JRS, tetapi bentuknya mungkin akan berbeza. Yang paling teruk kalah di Sabah, saya rasa Perikatan Nasional. Kalau dulu mereka mampu menangi beberapa kerusi, kali ini kelihatannya mereka ditolak, diboikot habis-habisan. Itulah kan kesilapan kerana mulut, badan binasa. Kerana apalagi Tuhan nila setitik rosak susu sebelanga. Gara-gara roti gardenia, gara-gara kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan keadaan lanskap geopolitik di Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.